Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam siri belajar bersama Ustazah Yohanis. Kali ini kita akan belajar pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4. Okey, Ustazah mulakan tajuk ini dengan siri 1 ya. Siri 1 untuk tajuk Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu ni Ustazah buatkan dua siri ya. Ustazah bahagikan dua video ini sebab dia terlalu panjang. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan siri 1. Baik, kita mulakan dengan maksud Al-Quran. Okey, Ustazah yakin semua orang tahu maksud Al-Quran. Okay, tapi untuk kita menjawab soalan, kita kena ikut takrifan yang ada dalam buku teks kita. Okey, dari segi bahasa, bahasa ni bahasa Arab lah ya, sebab Al-Quran daripada perkataan bahasa Arab. Okey, Al-Quran berarti bacaan. Asal perkataannya adalah qara'a, baca. Al-Quran adalah lafaz masdar atas wazan fu'lanun. Okey, fu'lanun Qur'anun. Okey, maksud dia adalah bacaan. Okey, dari segi istilahnya pula, Al-Quran ialah kalamullah. Okey, kalamullah yang mempunyai mukjizat. Ini fakta-fakta penting yang kamu perlu ingat dalam takrifan Al-Quran ya. Yang pertama, kalamullah yang mempunyai mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dalam bahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Okey, itu dia perincian mengenai takrifan Al-Quran dari segi istilah. Jadi kalau nak jawab peperiksaan, kena adalah ni semua ni ya, untuk membolehkan kamu dapat markah penuh. Ya, boleh ya? Okey, seterusnya. Sekarang kita masuk pula pada maksud mukjizat. Ya, sebab kita pergi pada pengertian-pengertian dahulu ya. Okey, maksud mukjizat. Dari segi bahasa, asal perkataan mukjizat ni adalah daripada a'jaza yang membawa maksud melemahkan. Ya, a'jaza melemahkan. Dari segi istilah, okey, mukjizat ni ialah kamu kena mulakan dengan perkara luar biasa. Okay, perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada umat manusia. Okay, ini adalah sebab utama mukjizat diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa kepada manusia. Okey, ingat tu maksud mukjizat dari segi istilah. Hafaz betul-betul. Yang ketiga, kita pergi kepada maksud wahyu. Okey, dari segi bahasa, pengertian wahyu menurut bahasa, dia ada beberapa pengertian. Okey, yang pertamanya ilham semula jadi bagi seseorang manusia. Okey, ini maksud perkataan wahyu. Kalau jumpa perkataan wahyu, dia memberi 5 maksud. Okey, yang pertama, ilham semula jadi bagi seorang manusia. Yang kedua, perasaan naluri pada binatang. Yang ketiga, isyarat yang cepat melalui rumus dan kod serta simbolik kepada seseorang. Okey, seterusnya yang keempat, bisikan, godaan dan tipu daya syaitan terhadap manusia. Dan yang kelima, perintah Allah kepada para malaikat. Okey, itu pengertian wahyu menurut bahasa. Jadi kalau jumpa perkataan wahyu, dia ada 5 maksud dari segi bahasa Arabnya ya. Okey. Dari segi istilahnya pula, menurut Abdul Rahman Habannakah, sebut nama pun payah ya, Habannakah Al-Maidani. Wahyu ni ialah kalamullah yang diturunkan kepada seorang utusan yang menjadi pilihannya melalui perantaraan ataupun secara tersembunyi, maknanya tanpa perantaraan.
Okey, sebagai ajaran agama mengikut cara yang khusus. Okey, secara mudahnya kamu nak faham ya, wahyu ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang rasul pilihan Allah. Okey, melalui perantaraan ataupun tidak melalui perantaraan. Okey, wahyu ni dijadikan sebagai ajaran agama. Okey, ini maksudkan dengan sebagai ajaran agama. Okey, mengikut cara yang khusus ni maknanya cara penurunan wahyu tu adalah mengikut cara-cara yang tertentu. Sama ada melalui perantaraan malaikat ataupun tanpa melalui perantaraan malaikat. Ya? Okey, kita lihat sedikit pendapat dekat sini. Menurut Mana' Khalil Al-Qattan, perkataan wahyu merupakan kata nama terbitan iaitu kata nama masdar daripada kalimah waha. Okey. Wahyu menunjukkan dua pengertian dasar iaitu tersembunyi dan cepat. Maksudnya ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Okey, ini kalau kita lihat wahyu ni diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak tahu selagi mana Rasulullah tak sampaikan kepada manusia. Okey, boleh faham ya? Itu basic maksud wahyu. Ingat, ada 5 pengertian dari aspek bahasa dan ada 1 dari aspek istilah. Fahamkan betul-betul ya? Okey. Baik, seterusnya ni kita nak lihat, okey. Tadi kita belajar ada 5 maksud wahyu dari segi bahasa kan. Mari kita lihat dalil yang menyokong setiap maksud tersebut. Okey. Yang pertama tadi, yang memberi maksud, wahyu yang memberi maksud ilham semula jadi bagi seorang manusia. Okey, seperti yang diberikan kepada ibu Nabi Musa. Okey, ini ilham semula jadi bagi seorang manusia. Seperti contohnya ialah wahyu yang diberi kepada ibu Nabi Musa. Perkataan wahyu tadi bukan wahyu yang diberi kepada Rasulullah, tapi maknanya ilham. Ya, ilham diberikan kepada ibu Nabi Musa sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, artinya dan kami ilhamkan. Ni maksud ilham tu. Dan kami ilhamkan. Perkataannya adalah wa auhayna. Ya, ni basic perkataan wahyu tadi. Okey, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susukanlah dia. Okey, ilhamnya ialah supaya susukan Nabi Musa tadi. Itu maksudnya. Okey, yang kedua, perasaan naluri pada binatang. Okey, maknanya maksud wahyu yang kedua ialah perasaan naluri pada binatang. Contohnya ialah wahyu yang Allah kurniakan kepada lebah. Okey, apa wahyu Allah kepada lebah ni? Okey, wahyunya adalah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ayat 68. Okey. Ayat 68 ini bermaksud dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Apa ilhamnya? Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didiami oleh manusia. Okey, jadi lebah ni kalau kamu tengok dia ada di rumah kamu, di bangunan sekolah kamu, di asrama dan sebagainya, itu bukan saja-saja dia buat. Sebenarnya dia telah pun mendapat ilham. Okey, perasaan naluri tu. Nak buat dekat mana sarang ni, rumah ni? Rumah dia lah, bukan rumah kita ya. Jadi ini merupakan ilham yang Allah kurniakan kepada lebah tadi. Okey, so itu 2. Ya, ada dalil sebenarnya yang menyokong maksud-maksud tersebut. Seterusnya maksud yang ketiga ya. Okey, isyarat yang cepat melalui rumus dan kod serta simbolik kepada seseorang. Okey, ini yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Okey, maknanya Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya. Bagi isyarat ni maknanya Nabi Zakaria tak boleh nak bercakap lah. Barulah kita boleh menggunakan isyarat kan. Kalau kita masih mampu bercakap, kita takkan guna bahasa isyarat kan. Okey. Seperti mana dalam surah Maryam. Ni dia punya dalil yang menyokong maksud ini ialah maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang. Okey, ini maksud perkataan fa'auha. Okey, fa'auha. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka.
Okey, ini adalah kisah Nabi Zakaria. Nak tahu kenapa baginda tak boleh nak bercakap? Sila buka tafsir. Ya, surah Maryam ini. Okey, maksud yang keempat. Bisikan, godaan dan juga tipu daya syaitan terhadap manusia. Juga menggunakan perkataan wahyu. Okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 112 yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, iaitu syaitan, manusia dan jin. Sebahagiannya membisikkan kepada yang lain kata-kata yang indah susunannya untuk menipu, terutamanya manusia. Manusia ni mudah sangat kalau terdengar kata-kata yang manis tu mudah lentuk dah ya. Jadi ini dia. Maksud yang keempat, bisikan, godaan dan juga tipu daya syaitan terhadap manusia. Jadi masing-masing ingat, ada dalil yang menyokong maksud-maksud tersebut. Ya. Maksud yang terakhir adalah perintah daripada Allah kepada para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 12 ya. Ni perkataan ni, iz yuhi. Artinya ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu memberi pertolongan, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Apa perkataan yang Allah gunakan dalam ayatnya? Yuhi. Wahyu. Basicnya perkataan wahyu. Memberi maksud apa tadi? Perintah daripada Allah kepada para malaikat. Jelas ya? Yang ini pula ialah berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Ingat lagi apa dia kitab samawi yang lain selain pada Al-Quran? Kepada siapa dia diturunkan? Ingat balik ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil. Kepada siapa? Kepada Nabi mana ianya diturunkan. Recall balik. Keistimewaan Al-Qurannya, dia banyak. Kita ambil 3 saja sebagaimana yang dituliskan dalam buku. Kita ambil 3 je lah. Dan buku tu banyak. Yang pertama, Al-Quran itu mudah untuk dihafaz oleh sesiapa sahaja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 17 ya, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran. Nampak ni perkataan mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maknanya kalau kita baca, kita boleh faham, kita boleh ingat, mudahlah. Urusannya mudah. Itu maksud dia ya. Telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Tu Allah tanya pula, dah lah mudah. Ada tak orang yang nak ambil? Kalau tak ada, rugi. Kan? Yang kedua, mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal dan dijaga sendiri olehnya. Istimewanya Al-Quran diberi jaminan kekal dan dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat ni popular. Kalau kamu tak ingat, sila hafaz. Sesungguhnya kamilah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini nama lain bagi Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Ni perkataan ni. Wa inna lahu lahafizun. Jaminan daripada Allah bahawasanya Al-Quran itu terpelihara. Itu istimewanya, tak akan diubah. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga ialah Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh semua pencabarnya. Kalau kita lihat, ada saja usaha-usaha untuk membentuk surah-surah dalam Al-Quran. Seperti sama macam dalam Al-Quran. Tapi tak berjaya kan? Sebab tak sedap pun. Kita lihat dalam surah Al-Isra ni ayat 88, firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun, nampak tu, semua golongan manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran. Ini maksudnya, kalau mereka tu berkumpul dengan tujuan untuk mencipta
surah-surah, ayat-ayat seperti dengan Al-Quran itu, maka Allah kata apa? Maka mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Tak boleh cabar Al-Quran. Tahu? Okey. Walaupun mereka saling bantu-membantu sesama mereka. Itu Allah sendiri yang nyatakan bahawasanya Al-Quran tidak boleh ditiru sama sekali. Okey, boleh faham ya? Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dalam kehidupan. Okey, penting tak Al-Quran ni? Okey, Al-Quran ataupun wahyu dalam kehidupan manusia. Okey, pentingnya adalah dia menjamin kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Okey, ingat tak hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini tu. Okey, dia menjamin kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dijamin tidak akan sesat. Okey, yang kedua, memberi kefahaman kepada manusia. Okey, Al-Quran tu penting. Kenapa? Memberi kefahaman kepada manusia bahawa kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Okey, maknanya Al-Quran itu tak pernah expired. Ya, tak pernah ada due date dia, bila tarikh luput dia. Ya, tak pernah, sebab dia sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat sehinggalah hari kiamat nantilah ya. Okey, yang ketiga, kerana Al-Quran itu meletakkan asas dan panduan kepada cendekiawan untuk menerokai kajian sains dan teknologi terkini berdasarkan Al-Quran. Okey, penting. Okey, dalam Al-Quran ada banyak ilmu. Okey, ilmu sains, ilmu falak, ilmu apa saja. Kalau kamu kaji Al-Quran, kamu akan dapati pecahan-pecahan ilmu tersebut. Jadi, para ahli sains ni, saintis-saintis ni, dia sebenarnya mengkaji alam ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran dah sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat, dia bertepatan di antara penemuan oleh saintis dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sama. Kan? Jadi dia membenarkan kandungan Al-Quran tersebut. Okey, yang keempat, Al-Quran itu boleh mempertahankan keimanan seseorang Muslim ya, supaya tetap dalam akidah yang sahih. Ya, bila kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka insya-Allah kita akan berada dalam pegangan akidah yang betul. Ya, okey, itu kena betul-betul lah. Tak boleh beramal separuh-separuh ya. Okey, Seterusnya kita lihat pula usaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Macam mana usaha kita nak jadikan cara hidup kita ini based on Al-Quran? Okey, Ustazah ambil satu-satu je lah ya. Banyak-banyaknya kamu boleh rujuk dalam buku teks ya. Okey, sebagai seorang individu, kita ni sebagai seorang individu, apa yang kita boleh buat? Okey, yang pertama ni, berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dalam segenap aspek kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan segenap aspek kehidupan? Dalam semua cara hidup kita. Cara bercakap, cara bergaul, cara berpakaian, cara beribadah, ya, cara bermuamalah, cara berpolitik. Semuanya kita hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran sebagai individu. Okay? Sebagai individu, kita teguhkan diri kita dulu dengan amalan-amalan berdasarkan Al-Quran. Okay. Dalam sebuah masyarakat, okay, sebagai sebuah masyarakat, okay, masyarakat boleh mengadakan program-program yang berkaitan Al-Quran seperti program Tadarus Al-Quran. Bila tiba bulan Ramadan, program popular lah kiranya ya, Tadarus Al-Quran. Okay. Dan juga pada hari-hari lain kita boleh adakan kelas-kelas tafsir, tadabbur dan lain-lain lah yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun mengkaji sirah-sirah daripada Al-Quran, okay, sejarah-sejarah Nabi daripada Al-Quran. Boleh macam-macam kelas boleh buat. Ya. Okey. Dari aspek negara pula. Okey, apa negara boleh buat? Okey, untuk memastikan rakyatnya hidup berteraskan Al-Quran. Okey, contohnya memperkasakan pengajian Al-Quran melalui pendidikan di sekolah. Okey, bermula dari tadika sehinggalah ke universiti. Maknanya kena ada kaitanlah silibus-silibus dia ke okey, garis panduan dalam melaksanakan kelas ke, garis panduan dalam melaksanakan orang kata apa, peraturan-peraturan ketika adanya kelas dan sebagainya lah dalam sistem pendidikan.
Okey, basic berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu dia 3 usaha yang Ustazah pilih, insya-Allah yang mudah kamu nak ingat ya. Okey, kita boleh buat, kita boleh usahakan supaya Al-Quran ini menjadi panduan utama dalam kehidupan kita, ya. Okey. Nampaknya kita terpaksa berhenti di sini saja untuk hari ini. Kita akan sambung dalam video siri 2 untuk tajuk Sejarah Pengumpulan Al-Quran muka surat 93 dan 90 hingga 95. Tunggu ya. Okey, akhir sekali terima kasih kepada semua anak-anak Ustazah, sama ada yang kenal dengan Ustazah ataupun yang hanya kenal di alam maya sahaja. Terima kasih sudi belajar dengan Ustazah. Okey, jangan lupa berikan sokongan pada channel Ustazah dengan cara subscribe dan share channel Ustazah dan bahan-bahan yang ada dalam playlist Ustazah. Okey, terutama PQS ya. Okey, terima kasih.